Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kita sambung belajar berkenaan dengan fizik kuantum. Okey, sebelum ni saya ada ajar untuk garis lampu gas merkuri, dia menghasilkan spektrum garis. Jadi spektrum garis itu menghasilkan garis-garis warna yang berbeza. Jadi garis spektrum warna bagi spektrum garis ini dia akan menunjukkan frekuensi dan juga kuantum tenaga yang berbeza. Okey, kalau spektrum garis yang berwarna ungu. Okey, untuk lampu gas merkuri ini untuk lampu gas merkuri sahaja. Okey, warna ungu menunjukkan frekuensi 7.4 kali 10 kuasa 14 Hz dan ini adalah kuantum tenaga. Jadi untuk spektrum garis yang berbeza, okey, warna yang berbeza bagi gas merkuri ini yang terbentuk. Jadi bila kita dapat satu jenis zarah, okey, dan kita dapatkan dia punya spektrum garis. Jadi spektrum garis itu kita boleh cari dia punya nilai frekuensi dan kuantum tenaga. Jadi berdasarkan frekuensi tertentu bagi spektrum garis yang tertentu. Okey, kalau spektrum garis tersebut menghasilkan frekuensi yang ini, kita tahu bahawa jadual ini menunjukkan untuk gas merkuri. Okey, itulah di mana spektrum garis ini digunakan untuk menentukan jenis zarah yang kita jumpa tadi. Okey. Okey. Ini berkenaan dengan kuantum tenaga. Saya rasa ulang semula ni. Okey, jadi apa itu kuantum tenaga? Kuantum tenaga adalah paket tenaga yang diskrit dan bukan selanjar. Apa itu diskrit? Diskrit ini dia berpisah antara satu sama lain. Dia bukan bercampur, dia satu-satu. Okey, dia satu-satu. Itu yang diskrit, macam zarah. Okey, macam kita belajar zarah sebelum ni, zarah adalah diskrit. Diskrit itu maksudnya satu zarah dengan zarah yang lain dia tidak bercantum. Jadi dia kuantum tenaga adalah paket tenaga yang diskrit. Dia terbentuk dalam satu paket-paket yang diasing-asingkan. Okey. Paket tenaga diskrit bergantung kepada frekuensi gelombang. Jadi paket-paket ini bergantung kepada frekuensi gelombang. Okey, menurut teori kuantum, Max Planck dan Albert Einstein, tenaga cahaya wujud dalam bentuk paket tenaga. Okey, dan paket tenaga ini kita kenali sebagai foton. Jadi apa itu foton? Foton adalah kuantum tenaga yang boleh dipindahkan. Dan tenaga foton berkadar terus dengan frekuensi gelombang. Jadi E berkadar terus dengan frekuensi gelombang. Semakin tinggi frekuensi gelombang, semakin tinggi kuantum tenaga. Okey, ini. Okey, kita dapat tenaga berkadar terus dengan frekuensi. Okey, dan bila kita masukkan satu pemala di sini, kita dapat satu hubungan iaitu E sama dengan HF, di mana E adalah tenaga foton, H adalah pemala Planck dan F adalah frekuensi gelombang cahaya. Jadi di sini kita lihat pemala Planck sangatlah kecil iaitu 6.63 kali 10 kuasa negatif 34. Okey, cahaya seperti yang kita maklum, cahaya adalah sejenis gelombang elektromagnet dan dan cahaya ini juga mempunyai sifat zarah. Okey. Jadi gelombang-gelombang lain bukan sahaja gelombang elektromagnet, okey, bukan sahaja gelombang cahaya tampak tadi, semua jenis gelombang dalam spektrum elektromagnet juga boleh memiliki sifat zarah. Dia tidak semestinya memiliki sifat zarah, tapi dia boleh. Okey, dia boleh memiliki sifat zarah. Okey, sekarang kita lihat contoh. Okey, bandingkan tenaga foton cahaya 400 nanometer dengan foton cahaya 750 nanometer. Sekarang kita nak bandingkan tenaga foton. Okey, yang pertama, okey, tenaga bagi satu foton, apa yang kita nak cari? Kita nak cari tenaga bagi satu foton yang 400 nanometer dan juga bagi 750 nanometer. Okey, kita andaikan, kita katakan, okey, yang 400 nanometer itu adalah lambda 1, kita jadikan namanya sebagai 1. 750 kita jadikan namanya 2. Jadi yang pertama kita kena pasti apa yang kita nak cari. Kita nak cari tenaga bagi foton 400 dan tenaga bagi foton 750. Dan yang kedua kita keluarkan maklumat yang diberikan. Okey, jadi diberi pemala Planck, ini juga kita tahu laju cahaya ini adalah benda yang pemala. Benda pemala dia sama saja. Ini yang kita tahu. Okey, apa lagi yang kita tahu? Kita tahu formula
E sama dengan HF. Okey, E sama dengan HF dan juga kita ada formula C sama dengan lambda F. Okey, siapa tak tahu bagaimana dapat formula C sama dengan lambda F? Siapa yang tak tahu? Okey, ini sebenarnya datang daripada formula V sama dengan S per T. Siapa ingat formula ni? Ini adalah formula velocity. Velocity sama dengan displacement bahagi dengan masa. Okey, dalam konteks ini, dalam konteks cahaya, halaju cahaya berapa? Halaju cahaya adalah c. Okey, jadi velocity ini adalah velocity cahaya, halaju cahaya. Jadi halaju cahaya adalah c. Okey, sesaran di sini pula adalah panjang gelombang. Okey, velocity di sini pula adalah panjang gelombang. Sekarang kita tinggal 1/T. Okey, kita tahu time taken untuk gelombang cahaya sebab dia adalah gelombang, kita boleh ambil kira sebagai tempoh. Okey, tempoh. Dan 1/tempoh adalah frekuensi. Jadi inilah 1/T. Jadi T ini kita sama dengan tempoh. Jadi kita gantikan dan kita dapat lambda F. Okey. Jadi daripada equation ni kita tukar F sama dengan F sama dengan C per lambda. Okey, C per lambda. Jadi kita gantikan dalam formula E sama HF ni sebagai kita akan dapat HC per lambda. Jadi kita kira kita nak cari tenaga untuk 400 nanometer dan 750 nanometer. Jadi gantikan sahaja. Jadi untuk 400 nanometer kita dapat 4.97 kali 10 kuasa negatif 19 dan untuk 750 nanometer kita dapat 2.67 kali 10 kuasa negatif 19 joule. Jadi di sini kita dapat lihat bahawa semakin bertambah, semakin pendek ataupun semakin tinggi panjang gelombang, semakin tinggi panjang gelombang, semakin rendah tenaga foton, ataupun semakin pendek panjang gelombang, semakin tinggi tenaga foton. Okey, dalam slide sebelum ini diberitahu kita tahu bahawa tenaga berkadar terus dengan frekuensi, dan kita tahu frekuensi ini berkadar songsang dengan panjang gelombang. Oleh itu kita dapat E tenaga berkadar terus dengan frekuensi dan E berkadar songsang dengan panjang gelombang. Okey, dia sentiasa berkadar songsang dengan panjang gelombang. Dua-dua ini pernyataan betul. Okey. Okey, apa itu sifat kedualan gelombang zarah? Okey, sifat kedualan gelombang zarah ini, satu benda itu dia mempunyai sifat gelombang dan juga sifat zarah. Dia ada sifat gelombang dan dia juga ada sifat zarah. Jadi kita katakan sifat ini adalah sifat kedualan gelombang zarah. Okey. Jadi cahaya, kita ambil contoh cahaya, dia mempunyai sifat gelombang kerana menunjukkan fenomena pembelauan dan interference. Jadi dia menunjukkan sifat gelombang. Dan cahaya juga dia mempunyai momentum dan juga tenaga kinetik serta dia boleh berlanggar di antara satu sama lain. Jadi ini merupakan sifat zarah. Sifat zarah. Jadi antara sifat cahaya, dia mempunyai sifat gelombang dan dia juga mempunyai sifat zarah. Jadi ini yang kita panggil sifat kedualan gelombang zarah. Sifat kedualan gelombang zarah. Macam dalam slide sebelum ni yang saya sebutkan, gelombang elektromagnet yang lain selain daripada cahaya tampak, dia boleh memiliki sifat zarah. Jadi bila dia ada sifat gelombang dan juga ada sifat zarah, kita panggil sifat kedualan gelombang zarah. Okey, pada tahun 1924, Louis de Broglie, seorang ahli fizik kuantum, telah mengemukakan hipotesis yang menyatakan bahawa semua zarah boleh menunjukkan ciri-ciri gelombang. Dia kata semua zarah boleh menunjukkan ciri-ciri zarah. Okey, bila dia dah buat hipotesis, dia akan buat eksperimen. Jadi bila dia buat eksperimen, dia dapati bahawa zarah yang punya jisim besar sukar menunjukkan ciri-ciri gelombang. Bukan tak ada, tapi dia susah nak tunjuk. Okey, dia sukar untuk menunjukkan ciri-ciri gelombang. Okey, zarah kecil dia senang tunjuk, tapi zarah yang besar dia sukar untuk menunjukkan ciri-ciri gelombang. Okey, kemudian Louis de Broglie dia ramalkan ciri-ciri gelombang boleh ditunjukkan oleh zarah ringan sahaja, iaitu contohnya elektron. Okey,
Jadi dia daripada eksperimen yang dibuat, dia menyatakan hubungan antara momentum suatu zarah dengan panjang gelombang. Okey, dihasilkan satu hubungan antara momentum dengan panjang gelombang. Okey, jadi panjang gelombang lambda, okey, panjang gelombang sama dengan H bahagi P, di mana P ini adalah momentum. P ini momentum. Okey, ini adalah panjang gelombang. Okey, dan nilai pemalar Planck adalah 6.63 kali 10 kuasa negatif 34 Joule saat. Okey, semakin besar momentum zarah, semakin pendek panjang gelombang. Dia kata semakin besar momentum zarah, semakin pendek panjang gelombang. Betul lah kan? Sebab dia berkadar songsang. Okey, panjang gelombang dengan momentum zarah adalah uh, adalah berkadar songsang. Jadi semakin besar momentum, semakin pendek panjang gelombang. Okey, disebabkan nilai momentum boleh ditentukan dengan formula P sama dengan mv, kita ada lagi satu formula iaitu P sama dengan mv. Jadi kita gantikan P sama dengan mv di sini. Jadi kita akan dapat lambda sama dengan H bahagi P, bahagi mv. Kita dapat lagi satu formula di mana kita gantikan P di bawah ini dengan mv. Jadi jisim zarah bahagi V adalah laju zarah, M adalah jisim zarah. Okey, jadi ini jisim zarah. Okey, jisim zarah ini secara logiknya zarah yang besar akan mempunyai jisim yang lebih besar. Zarah yang kecil akan mempunyai jisim yang kecil. Dan pemalar Planck ini pula adalah sangat kecil iaitu 10 kuasa negatif 34. Okey, jadi H ini dah sangat kecil iaitu 10 kuasa negatif 34. Jadi sangat kecil. Jadi untuk objek yang besar, untuk zarah yang besar, okey, bila zarah yang besar, okey, bila zarah besar, M ini akan automatik besar. Jadi nilai yang kecil kita bahagi dengan yang nilai yang besar, kita akan dapat lambda, okey, ataupun panjang gelombang dengan nilai yang sangat-sangat kecil, dengan nilai yang kecil, sangat kecil. Jadi ataupun terlalu pendek. Okey, terlalu pendek jadi bila kecil susah nak dikesan. Jadi zarah yang berjisim besar akan mempunyai panjang gelombang de Broglie yang terlalu pendek. Jadi gelombang yang kita dapat ini adalah gelombang de Broglie. Kita panggil gelombang de Broglie. Jadi bila untuk objek jisim besar, okey, zarah yang besar, kita akan dapat panjang gelombang de Broglie yang terlalu pendek untuk dikesan. Oleh sebab itu, ciri gelombang tidak dapat diperhatikan. Itulah yang menguatkan ni. Dia kata, jisim zarah jisim besar sukar untuk menunjukkan ciri-ciri gelombang disebabkan pemalar Planck itu adalah kecil. Okey, boleh? Okey. Pada tahun 1927, okey, sifat kewujudan sifat gelombang bagi elektron disahkan melalui eksperimen pembelauan elektron. Okey, ini gambar foto 7.2 menunjukkan corak pembelauan elektron melalui lapisan grafit nipis. Okey, bila elektron dia melalui lapisan grafit nipis, kita akan dapat corak pembelauan. Okey, dan corak yang elektron, okey, corak elektron yang melalui lapisan grafit nipis ini sama seperti corak pembelauan bukaan yang membulat. Kita ada satu lubang, kalau sebelum ni kita dah belajar, bila ada lubang yang kecil, cahaya memasuki lubang yang kecil, dia akan terjadinya pembelauan. Jadi bila elektron, kita lalui lapisan grafit nipis, kita dapat lihat coraknya sama seperti yang kita buat pada gelombang cahaya yang kita belajar sebelum ni. Okey, panjang gelombang de Broglie suatu alut elektron adalah kira-kira 1000 hingga 10,000 kali lebih pendek berbanding panjang gelombang cahaya. Jadi tadi saya dah sebut panjang gelombang de Broglie. Okey, kita ada panjang gelombang de Broglie dan panjang gelombang cahaya yang kita dah belajar sebelum ni. Yang de Broglie ini kamu baru belajar dalam tajuk ni. Okey, bila kita kira guna formula panjang gelombang de Broglie, nilai panjang gelombang de Broglie ini adalah sangat-sangat kecil berbanding panjang gelombang cahaya iaitu 1000 hingga 10,000 kali ganda lebih pendek berbanding dengan panjang gelombang cahaya. Okey, jadi sifat ini penting untuk menghasilkan pembesaran yang lebih tinggi dalam operasi mikroskop elektron. Jadi perbandingan antara imej yang dihasilkan oleh mikroskop cahaya dengan mikroskop elektron. Jadi gambar ini menunjukkan perbezaan yang kita lihat, okey, di bawah,
Okey, di bawah mikroskop cahaya. Ini mikroskop cahaya dan ini pula adalah di bawah mikroskop elektron. Okey. Jadi sifat-sifat yang kita belajar ini diaplikasikan dalam mikroskop elektron. Dia menggunakan elektron. Mikroskop ini menggunakan elektron. Jadi dia pembesaran yang lebih besar untuk dapatkan gambar yang lebih jelas. Kalau ini mikroskop cahaya, ini mikroskop elektron lebih jelas. Okey, elektron dikatakan bersifat kedualan gelombang zarah kerana mempunyai sifat zarah dan sifat gelombang. Okey, jadi elektron tadi dia menunjukkan sifat zarah dan juga sifat gelombang. Jadi kita panggil dia dia adalah bersifat kedualan gelombang zarah. Jadi cahaya juga mempunyai kedua sifat gelombang dan zarah. Okey, oleh itu cahaya dan elektron masing-masing dikatakan bersifat kedualan gelombang zarah. Okey, ini ulang benda yang sama juga. Sifat kedualan ini dimiliki oleh semua jenis sinaran dalam spektrum gelombang dan juga zarah subatom seperti proton dan neutron. Ini juga ulang semula. Jadi di sini, okey, cahaya dipindahkan dalam bentuk paket tenaga yang dikenali sebagai apa ni? Okey, yang dikenali sebagai foton. Jadi ini adalah tenaga untuk satu paket foton. Ini tenaga untuk satu paket foton. Jadi ini adalah tenaga foton lah. Ini tenaga foton. Ini adalah pemalar Planck dan ini adalah frekuensi gelombang cahaya. Okey, untuk gelombang elektromagnet, hubungan kelajuan kita gantikan. Okey, kelajuan dengan gelombang kita dapat ini formula tadi. Gantikan dalam formula yang ini dan kita dapat E sama dengan hc bahagi lambda. Okey, jadi okey, ini untuk satu foton. Okey, kalau katakan ada n foton dipancarkan dalam masa sesaat, kuasa foton, okey, kita yang dipindahkan, kita kena tambah dengan nilai n. Okey, sebab HF ini adalah untuk satu foton sahaja. Jadi kita tambahkan. Okey, ini adalah tenaga, ini adalah kuasa. Okey, ini adalah tenaga dan ini adalah untuk kira kuasa. Okey, boleh? Okey, kita lihat contoh. Okey, sebuah lampu 50 watt memancarkan cahaya merah dengan panjang gelombang 7 kali 10 kuasa negatif 7 meter. Berapakah bilangan foton yang dipancarkan dalam masa 1 saat? Dia nak bilangan foton. Okey. Okey, kita kena pasti masalah. Dia nak bilangan foton yang dipancarkan dalam masa 1 saat. Maklumat yang diberi adalah panjang gelombang, kuasa, pemalar Planck kita tahu, laju cahaya dalam vacuum pun kita tahu. Okey, dia nak bilangan foton. Jadi untuk cari bilangan foton kita guna formula kuasa. Jadi kuasa sama dengan NhC bahagi lambda. Jadi kita tukar equation, kita sama dengan P lambda bahagi Hc. Dan kuasa adalah 50 watt. 50. Okey, panjang gelombang 70 kali 10 kuasa negatif 7. Okey, kita dah ganti. Dua benda kita dah ganti. Okey, dan lambda, panjang gelombangnya pula adalah, okey, panjang gelombang, sorry, salah. Ini, kita tengok yang ini. Okey, dan bahagi dengan H. H adalah pemalar Planck iaitu 6 kali 6, 3. Okey, dah gantikan di sini. Okey, dan C adalah 3 kali 10 kuasa 8. Dan kita dapat foton yang dipancarkan dalam satu saat adalah 1.76 kali 10 kuasa 20. Ini dalam masa 1 saat. Okey, bilangan foton dalam masa 1 saat. Okey, yang kedua. Sebatan pen laser merah mengeluarkan cahaya dengan panjang gelombang 670 nanometer. Jika bilangan foton yang terpancar adalah 3.37 kali 10 kuasa 18 sesaat, berapakah kuasa output pen laser? Jadi maklumat yang diberi adalah, okey, maklumat yang ada adalah panjang gelombang, okey. Bilangan foton yang dipancarkan diberi, kita tahu pemalar Planck dan kita tahu nilai cahaya. Dan kita ada formula P sama dengan NhC bahagi lambda. Jadi kita ganti N adalah 3.37, H adalah 6.63 dan C adalah 3 dan lambda adalah 6.7 kali 10 kuasa negatif 7 dan kita dapat kuasa output oleh pen laser adalah 1 watt. Boleh? Okey, contoh yang ketiga. Andaikan 10% daripada kuasa output mentol 10 watt digunakan untuk memancarkan 2.92
foton per saat. Berapakah panjang gelombang purata tenaga cahaya tersebut dalam nanometer. Okey, dia nak bilangan dia nak panjang gelombang, jadi dia nak lambda. Okey, apa maklumat yang diberi? Dia kata 10% daripada kuasa output digunakan untuk memancarkan foton. Jadi kuasa yang digunakan adalah 10% daripada 100, jadi iaitu 10 watt. Bilangan foton yang dipancarkan ini. Okey, kita tahu kita laju cahaya. Jadi daripada formula P tadi, P sama dengan N HC bahagi lambda, kita nak cari lambda, kita ubah equation, kita dapat yang ini. Jadi gantikan cahaya, ini N, ini pemalar Planck, ini laju cahaya, dan P ini adalah kuasa. Jadi kita dapat jawapan di sini. Okey, jadi itu sahaja.